Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada para penonton bersama-sama dengan saya dalam Tabung Haji ke Udara. Bersama saya Muhammad Fakhrizam bin Osman. Di dalam episod kali ini kita akan membincangkan tentang kesihatan mental. Jadi para penonton yang sedang menonton sekarang ni, mungkin ada yang tengah makan nasi ke, yang tengah minum kopi ke, ataupun yang tengah apa sahaja perbuatan yang para penonton sekalian buat pada saat dan ketika ini, maka jangan lupa untuk share video ataupun episod kita kali ini dan sebar-sebarkan supaya maklumat ini sampai kepada rakan-rakan kita di luar sana. Baik, para penonton sekalian, kali ini, pada episod kali ini, di dalam kita membincangkan tentang isu kesihatan mental, kenapa kita memilih topik ini dan apa kepentingan untuk kita membincangkan topik ini bersama-sama dengan saya ialah Kaunselor Tabung Haji iaitu Tuan Haji Muhammad Hanif bin Nafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ni macam pembincangan abang dan adik lah. Ya. Siapa abang, siapa adik tu kita tak tahulah. Kan? Saya rasa saya adik. Muda sangat tu. Muda sangat. Muda sangat tu. Alhamdulillah. Sihat? Alhamdulillah Ustaz. Dah makan? Alhamdulillah dah. Alhamdulillah. Jemputlah minum kopi kalau ada. Alhamdulillah, insyaAllah. Baik. Kaunselor kita, Tuan Haji Muhammad Hanif, berpengalaman di dalam menguruskan bakal ataupun jemaah-jemaah haji ketika mana di Tanah Suci. Dan apabila kita membicarakan tentang isu-isu berkaitan dengan kesihatan mental, ya, Tuan Haji Hanif, suka untuk saya memetik apa yang disebutkan di dalam mkn.gov.my, yang mana statistik tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti NHMS 2015 mendedahkan 1/3 rakyat Malaysia berumur 16 tahun dan ke atas berhadapan masalah mental. Ini sangat dahsyat. Sebab kita tengok macam mana kanak-kanak hari ni pun dah terdedah dengan isu-isu kesihatan mental. Ada yang depres, ada yang sampai tahap cuba untuk mencabut nyawa dia sendiri, kan. Pada tahun 2019 pula KKM telah merekodkan sebanyak 2.3% orang dewasa dan 9.5% kanak-kanak berusia 10 hingga 15 tahun mengalami masalah mental, dan KKM mengunjurkan peratusan tersebut dijangka akan terus meningkat. Dan ini satu perkara yang sangat membimbangkan kita pada hari ini. Selain daripada isu-isu yang kita sebutkan apabila kita bicarakan tentang persediaan jemaah haji untuk pergi ke Tanah Suci, persediaan barang-barang yang nak dibawa, duit ringgit, ataupun persediaan dari ilmu itu sendiri. Jadi berdasarkan daripada senario yang telah saya sebutkan sebentar tadi, apakah kepentingan untuk jemaah haji ini memahami dari aspek kesihatan mental dan bagaimana mereka boleh melakukan persediaan tersebut? Silakan Tuan Haji. Okay, terima kasih Ustaz Fakhrul. Alhamdulillah, insyaAllah kita berbincang sedikit berkaitan dengan kesihatan mental ni, demi untuk kita memastikan jemaah haji yang akan pergi ke Tanah Suci nanti bersiap sedia daripada pelbagai sudut. InsyaAllah pada minggu lepas kita dah berbincang berkaitan dengan persediaan dari segi ilmu sendiri. Ya, dan insyaAllah pada masa akan datang banyak lagi persediaan-persediaan lain yang mungkin kita akan bincangkan sebagai langkah untuk kita persiapan awal kepada jemaah haji. Pada kali ini kita nak mengutarakan satu perkara yang sangat penting yang kita perlu beri fokus lebih. Sebenarnya lebih-lebih lagi seperti mana yang Ustaz sebutkan tadi, perangkat-perangkat ni ada statistik yang ada berkaitan dengan kesihatan mental ini. Sebenarnya kesihatan mental ini salah satu perkara yang sama seperti kita fahami seperti masalah kesihatan yang lain. Sebagai contoh, kita tahu masalah kesihatan berkaitan dengan jantung ataupun obesiti, berkaitan dengan diabetik, darah tinggi dan sebagainya. So, kesihatan mental ini adalah salah satu daripadanya. Sebab kita human being, kita ni adalah kita ni manusia, insan biasa yang Allah berikan, yang mempunyai akal fikiran, dan perkara itu juga mempunyai domain-domain penyumbang kepada kestabilannya. So, definisi kepada kesihatan mental ini adalah insan yang mempunyai daya tindak yang boleh menguruskan dirinya. Yang dari sudut bangun paginya sampai ke tidurnya, dia boleh menguruskan dirinya dengan sebaik mungkin.
berbanding dengan yang mempunyai penyakit mental. Sebab kalau bercakap berkaitan kesihatan mental, dia akan ada kontradiknya adalah penyakit mental. Ya, kalau orang yang putus cinta lah katakan, Ya. yang orang kata makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak lena, adakah itu juga termasuk dalam kesihatan mental? Mungkin itu adalah gangguan, salah satu simptom-simptom yang boleh menyebabkan mereka ini terganggu mentalnya. Mungkin disebabkan oleh kemurungan ataupun kesedihan yang melampau. Perkara-perkara itu boleh menyumbang kepada ketidakstabilan emosi mereka, dan ketidakstabilan emosi ini akan mempengaruhi kepada gaya tindak untuk berfikir mereka. Dan apabila gaya tindak ataupun cara berfikir mereka berubah ataupun terganggu, akan memberi impak kepada tingkah lakunya. Itulah proses yang kita boleh fahami. Ya, adakah kalau kita sebut perubahan pada tingkah laku tu, adakah daripada seorang yang ceria tiba-tiba dia jadi pendiam ke, ataupun tiba-tiba dia jadi panas baran ke? Might be. Kemungkinannya. Sebab key pointnya adalah sekiranya kita tidak menguruskan apa-apa isu yang berlaku pada diri kita, yang akan memberi impak kepada diri kita. So banyak contoh yang kita boleh tengok lah. Sebagai contoh, kalau kita di ibu kota ni kan, kalau pagi kita tidak mulakan dengan aura yang positif ataupun vibe positif kan, dan kita akan masuk ke jalan raya tu, kalau kita tak boleh nak rationalkan apa yang berlaku di jalan raya tu, sebagai contoh kalau ada jam ke apa, kita tak boleh nak rationalkan, mungkin itu memberi impak kepada kita punya emosi, dan juga kita akan memberi impak kepada tingkah laku kita. Saya tertarik dengan perkataan vibe positif tadi tu. Ya. Jadi setiap orang dia ada langkah dia ada cara macam mana dia nak menjemput vibe positif pagi-pagi. Ya, Ada betul. orang dengan meditasinya, Meditation. ada orang dengan joggingnya, Ya. joggingnya. Ya, joggingnya. Joggingnya. Macam pernah dengar dulu Macam kan. dengar, Ataupun saya tertarik ataupun saya teringat apabila kita sebut tentang cara untuk kita menarik vibe positif. Bagaimana setiap pagi ada sejumlah zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita, kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, dengan zikir-zikir yang mudah untuk kita amalkan. Mungkin itu salah satu daripada cara untuk kita jemput aura positif pada setiap waktu. Ya, betul Ustaz. Sebab everything kita sebagai seorang Muslim, tak lain tak bukan sumber rujukan kita adalah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Nabi kita Rasulullah SAW meninggalkan kita banyak pesanan-pesanan yang kita boleh amalkan. Dan benda-benda tu pun mungkin ada yang katanya susah untuk amalkan, tapi insya-Allah dengan amalan yang sedikit tapi berterusan, insya-Allah dia akan memberikan kebaikan kepada diri kita lah, insya-Allah. Jadi apabila kita menyebutkan tentang fokus kita adalah kepada jemaah haji yang kita akan kembali pergi kan. Nah, kita kembali, kita tarik balik. Tarik balik. Baik. Dah pergi jauh dah tu, kita tarik balik. Baik. Okey. So apabila kita melihat daripada sepotong ayat Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Allah Taala sebutkan faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tak boleh bercakap buruk, tak boleh berperlakuan buruk, tak boleh berjidal dan sebagainya. Adakah apa perkara-perkara yang disebutkan di dalam ayat tersebut merupakan anasir-anasir kepada gangguan mental yang dimaksudkan? Ialah kita berbalik kepada ayat Quran yang menyatakan tidak beriman seseorang insan itu selagi mana tidak diuji. Dan haji itu adalah perjalanan kerohanian yang kita pun faham kalau kita di jemaah haji ni, jemaah haji Malaysia kurang lebihnya 40-45 hari. So sepanjang perjalanan itu adalah perjalanan kerohanian. Dan apabila kita sebut berkaitan dengan perjalanan kerohanian ini, ia perlu kepada mujahadah. Dan pastinya sepanjang keberadaan kita di sana tu, dengan keadaan di sana dan sebagainya, kita sememangnya akan diuji. Dan kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran tadi, surah Al-Baqarah 197 tadi, Allah dah berpesan kepada kita. Dan bagaimana kesannya, dan jika kita mengamalkannya, kita menghindarikannya, dan Allah dah nyatakan pada ayat hujung ayat itu adalah kepada ganjaran yang kita akan terima. Dan pastinya Ustaz, kita nak ke tanah suci ini untuk mengerjakan haji ini, tak lain tak bukan untuk kita mencapai kemabruran haji itu sendiri. Ya. Dan pastinya mental yang baik, kesihatan yang baik adalah salah satu kepada pendorong
faktor kepada insya-Allah untuk kita mendapat haji yang mabrur. Kenapa saya cakap macam tu, Ustaz? Kita analogikanlah salah seorang individu dengan salah seorang individu yang lain. Salah seorang individu ni dia menjaga kesemua kesihatan fizikalnya, mentalnya, persediaan ilmunya dan sebagainya. Everything dia menjaganya dengan sebaiknya. Dengan individu yang kedua ini, dia hanya memberi fokus kepada kesihatan fizikal saja, tidak memberi fokus kepada kesihatan mental itu sendiri. Mungkin dia tak menjaga keharmonian bersama dengan rakan bilik, rakan jemaah yang lain. Dia mengabaikan hubungan dengan manusia dengan sebaiknya. Kalau kita nak bandingkan antara dua-dua ini, saya rasa pilihan yang pertama tadi insya-Allah. Apabila mereka berada di sana, mereka bahagia, mencapai kebahagiaan. Orang kata apa, Ustaz? Halawatul iman, Ustaz, kan? Maksudnya kemanisan dalam mereka beribadah. Kan? Dia buat apa yang berada di sana tu, contoh umrah. Dia sa'i, dia tawaf, dia melontar jamrah. Semua itu adalah satu kebahagiaan bagi mereka. Sebab mereka menjaga isu-isu kesihatan mental, psikologi mereka, emosi di mereka, fikiran mereka, tingkah laku mereka dalam keadaan yang stabil keadaannya. So peri pentingnya kita menjaga kesihatan mental ini adalah memberi impak kepada ibadah kita. Itulah yang saya nak sampaikan kepada masyarakat di luar sana ataupun jemaah haji yang akan berangkat ke sana nanti, supaya memberi fokus kepada kesihatan mental itu sendiri, Ustaz. Baik, Tuan Haji. Ada satu frasa tau. Satu frasa lebih kurang macam ni lah. Cara sebut dia kan. Kau tak diuji, kau tak akan tahu apa yang aku rasa. Jadi frasa ni saya tak suruh Tuan Haji untuk jawab sekarang, macam mana kita nak counter dia. Dan kita akan bagi ruang kepada Tuan Haji untuk jawab selepas daripada kita berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Anda mempunyai impian menunaikan haji, tapi anda malas bersesak di jalan raya. Jadual terlalu padat untuk ke kaunter tabung haji. Tak perlu risau, Tijari kan ada. Anda belum berdaftar Tijari? Tak mengapa. Jom ikuti langkah mudah ini. Klik daftar sekarang. Klik daftar dan masukkan butiran peribadi anda seperti nombor kad pengenalan dan nombor akaun tabung haji. Masukkan nombor telefon yang telah didaftarkan. Selepas maklumat anda telah disahkan, klik mohon TAC. Masukkan nombor TAC yang baru diterima. Seterusnya, cipta ID pengguna, kata laluan, sahkan kata laluan, nama pengguna, pilih negeri semasa, cawangan tabung haji semasa, pilih gambar keselamatan, baca terma dan syarat, dan jika anda bersetuju, klik terima. Akhir sekali, klik hantar. Tahniah, kini tabung haji di hujung jari anda. Impian ke Tanah Suci jadi realiti dengan Tijari. Pernahkah anda mendengar hibah amanah tabung haji? Hibah amanah TH adalah alternatif penyelesaian terbaik kepada pembahagian wang di dalam akaun simpanan tabung haji anda selepas anda meninggal dunia. Hibah amanah TH adalah pemberian wang simpanan di dalam akaun tabung haji anda kepada sesiapa sahaja yang anda hendaki semasa anda hidup, tetapi akan diterima oleh penerima selepas kematian. Anda bebas untuk menghibahkan wang simpanan tabung haji anda kepada sesiapa sahaja yang anda hendaki, seperti insan tersayang, termasuklah anak angkat, saudara mara, rakan karib walaupun yang bukan beragama Islam. Pemberian wang simpanan tabung haji secara hibah amanah TH adalah tidak tertakluk kepada hukum faraid. Sekiranya anda merupakan seorang saudara baru ataupun mualaf, anda boleh menggunakan hibah amanah TH untuk menghadiahkan wang simpanan anda kepada saudara mara walaupun mereka yang bukan beragama Islam. Yang paling penting, walaupun anda sudah menghibahkan wang simpanan di tabung haji, anda masih boleh menggunakan wang simpanan tersebut untuk kegunaan anda semasa hidup. Jangan berlengah lagi. Rancanglah pembahagian simpanan anda di tabung haji melalui hibah amanah TH demi kebaikan waris-waris anda. Ingatlah, anda berhibah amanah untuk membantu waris anda meneruskan kehidupan setelah anda tiada lagi. Daftarlah segera hari ini. Hibah amanah TH, patuh syariah, penuh barakah. Untuk maklumat lebih lanjut, layari www.tabunghaji.gov.my.
Kembali lagi kita dalam Tabung Haji Podcast ke Udara. Jadi kita akan behave lah untuk sesi yang kedua ni, kita akan behave. Tangan saya pun mungkin akan slow. InsyaAllah Ustaz, boleh. Baik. Tadi saya ada tanya dengan Tuan Haji. Ya. Ataupun kita dah wujudkan satu senario. Ada orang yang mungkin berkata, engkau tak diuji, jadi engkau takkan tahu apa yang aku rasakan. Jadi ada setengah orang ni, dia pergi buat haji, dia pergi buat umrah dan sebagainya. Dalam keadaan unsettle. Dia tak settle pun dalam dia tak settle keadaan diri dia, menyebabkan dia pergi sana pun dengan harapan seperti magic lah. Dia harap kalau aku pergi sana nanti aku doa dan benda tu akan terhapus, macam tu je. Jadi setelah dia sampai di sana, benda tu tak berlaku dan akhirnya dia balik dalam keadaan dia hampa dan dia seolah-olah dia tak dapat apa-apa pun. Jadi apa persediaan yang sepatutnya dia buat dan juga apa implikasi apabila dia kurang persediaan sebelum dia pergi dalam keadaan dia tak settle tadi tu. Okay, terima kasih Ustaz. Berkaitan dengan persediaan ni Ustaz, sebenarnya seperti mana kita membuat persediaan dari sudut kita menyiapkan baju-baju ataupun bagasi kita kan. Jangan lupa ikan masin. Ikan masin. Apa lagi, kicap dan sebagainya lah. Yang mana ada pengalaman tu kan, yang ada sedang menonton sekarang ni tu pun mungkin mengimbau kenangan kan, macam-macam bawa kan. Ada yang sampai post barang-barang dah bawa, lepas tu post balik pula. Post balik tak cukup. Jadi itulah persediaan yang kita perlu buat dari sudut mental dan dari sudut persediaan diri kita. Seperti mana yang Ustaz sebut tadi, saya nak rangkumkan ia adalah salah satunya adalah berkaitan dengan persediaan diri. Persediaan diri ni Ustaz, satu perkara yang kalau kita nampak banyak skop yang kita boleh fokus berkaitan dengan persediaan diri ni. Salah satunya adalah berkaitan dengan persediaan ilmu. Ya, kita faham kalau kita tidak mempunyai ilmu berkaitan dengan sesuatu perkara, kita akan gelabah. Kita akan tercari-cari. Kalau orang yang tak boleh nak manage dia punya stres ataupun tekanan, dia akan memberi impak kepada rutin harian dia. Dan kalau dia tak bersedia, kita pun ada beberapa kes sebelum-sebelum ini berkaitan dengan kurangnya persediaan ilmu itu sendiri. Nak pergi sangat haji ni, tapi khusus tak pergi kan. So persiapan tak pergi, persediaan mental pun tak ready. So ingat boleh pergi je kan. So itulah mungkin kita nak sampaikan pada masyarakat supaya persediaan dari sudut diri ini, dari sudut skopnya berkaitan dengan persediaan ilmu, persediaan kepada yang seperti mana yang Ustaz sebutkan tadi, ada benda yang tak settle kat diri ni. Mungkin perkara-perkara itu yang kita perlu settlekan terlebih dahulu sebelum kita berangkat ke Tanah Suci. Sebagai contoh lah Ustaz, yang seperti mana yang Ustaz sebut tadi, ada benda yang tak settle bersama dengan keluarga ke, ataupun bersama dengan rakan sekerja ke. Perkara itu kalau dibimbangi sebenarnya, kalau dia mencapai konflik kepada diri individu itu semasa mereka berada di sana. Sebab kita melalui tempoh fasa sebelum wukuf, selepas wukuf, sehinggalah mereka dapat untuk penerbangan balik ke Malaysia. So tempoh itu agak crucial kalau kita tidak dapat uruskan dengan sebaiknya dan akan memberi impak kepada fokus kita untuk melaksanakan ibadah. Ada tak situasi apabila kita duduk di Tanah Suci tu, tadi Tuan Haji dia sebut tentang isu family kan. Mungkin isu family tu hubungan suami isteri kan. Jadi apabila mereka berada di Tanah Suci, kita beranggapan itu mungkin fasa untuk dia berhoneymoon lah kan. Sebab dah berdua, anak-anak semua tinggal dekat Malaysia. Betul. Kan? Seakan-akan macam pengantin baru. Tapi ada tak sebaliknya berlaku? Boleh saja katakan, sebab seperti mana yang kita sebutkan awal tadi, kehidupan kita ni akan diuji. So suami isteri juga akan diuji ketika berada di mana, lagi-lagi ketika kita berada di sana lah. Sebab kita tiada lagi mungkin anak-anak yang ada bersama dan sebagainya. So penyesuaian dengan pasangan itu juga sangat penting kepada diri individu jemaah. Sebab isunya adalah, saya rasa keywordnya adalah kaitan dengan komunikasi sahaja tu. Sebab isu komunikasi ni kalau tidak diuruskan dengan sebaiknya, dia akan memberi impak kepada konflik-konflik lain. Yalah, ada kes-kes yang kata pasangan suami isteri di sana tu
selalu bersama ke sana ke sini, tapi suami saya tak. Benda-benda ni kalau kita tidak uruskan dengan komunikasi dengan yang berkesan, so suami isteri tidak mempunyai persefahaman yang sama antara satu sama lain, so dia akan memberi impak kepada fokus tadi lah Ustaz. Tapi manusia ni dia diciptakan dalam keadaan yang berbeza-beza tau. Ya, Ada orang yang mungkin kulit dia gelap sikit, ada Ya. orang yang cerah sikit, ada orang mungkin tinggi, ada orang rendah. Personality dia pun berbeza-beza. Ya. Jadi bila Tuan Haji sebut tentang romantisnya sesetengah pasangan di sana, kemudian ada setengah-setengah isteri ke suami ke tengok, oh pasangan tu boleh berjalan ke sana ke sini, kenapa aku tak macam tu? Boleh ke kalau kita nak compare Each other dengan orang lain? Bagi saya lah, itu pengalaman yang saya tempuhi beberapa kali ke sana. Itu adalah tidak fair lah kepada diri kita untuk kita bandingkan antara satu sama lain. Sebab seperti mana yang sebutkan tadi, itu personality orang lain. Dan kita mempunyai personality kita, dan pasangan kita juga mempunyai personality mereka. Yalah, mungkin setengah suami dia romantiknya dengan bagi bunga selalu kepada isteri dia. Ya, Ada orang- macam ya je kan? Tak tahu lah. Ada orang yang mungkin dia tak bagi bunga, tapi balik rumah dia tolong basuh berak anak. Oi. Tolong salin pampers anak. Ya. Itu mungkin romantisnya seorang suami dekat situ kan. Jadi betul, Ustaz. personality tu dah berbeza kan. Jadi tak valid lah kan kalau kita nak cakap kita boleh bandingkan antara satu pasangan yang lain kan. Betul. Baik, jadi Tuan Haji, bila kita sebut tentang isu tak settle tadi, ni tak settle lagi ni. Tak settle Topik lagi. kita ni pun tak settle Tak lagi. settle lagi. Kan? Jadi bila kita sebut tentang tak settle tadi ni, bila kita dekat sana, kita mungkin tak duduk sebilik dengan pasangan. Betul. Unless kalau kita pergi dengan package yang mahal sikit ke, mungkin kita akan duduk sekali lah kan. Okey, kalau katakanlah kita pergi dengan muasasah contohnya. Kita duduk bersama dengan kawan-kawan kita dan sebagainya. Jadi benda tak settle tu, vibe tu dia akan sampai kepada orang lain tau. Dia akan sampai, aura tu dia akan sampai kepada orang lain. Jadi ada setengah-setengah orang ni dia mempunyai perasaan simpati ataupun empati yang tinggi untuk membantu orang lain. Mungkin dia ni pernah masuk pembimbing rakan sebaya dululah masa dekat sekolah. Kat sekolah kan. Jadi dia masih ingat lagi kemahiran ataupun skill yang dia ajar oleh cikgu dia tu kan. Jadi dia pun cuba untuk membantu, tapi cara membantu dia tu tak mendatangkan penyelesaian, sebaliknya merumitkan lagi keadaan. Jadi apa nasihat Tuan Haji dan apa perkhidmatan yang disediakan oleh tabung haji sendiri di Tanah Suci? Okey, saya berbalik pada poin tadi yang Ustaz sebutkan berkaitan dengan kita di sana nanti kita tidak akan berada bersama dengan rakan-rakan, dengan pasangan, dan kita akan bersama dengan mungkin insan yang kita tak pernah jumpa sebelum ni kan. So di situ kita nampak ada unsur-unsur latar belakang yang berbeza. Sebagai contoh, mungkin orang Johor akan berada bersama dengan orang Penang, orang Penang bersama dengan orang Kelantan. Ini pun masalah juga ni. Ya. Komunikasi tadi. Komunikasi dia tu masalah tadi. Dia berbalik kepada isu tadi lah Ustaz. Bila kita mempunyai latar belakang yang berbeza, so di situlah yang kita sebut awal tadi, hubungan kita dengan Allah memang straightforward. Kita pergi ke Tanah Suci ni adalah untuk kita beribadah direct kepada dia. Tapi yang penting juga yang kita kadang-kadang lupa berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama manusia ni juga sangat penting. Lebih-lebih lagi kalau kita faham apabila berada bersama-sama dengan rakan sebilik yang lain, kalau kita tak boleh nak pupuk rasa hormat di antara satu sama lain, ataupun kita nak pupuk rasa berlapang dada bersama dengan orang lain, mana mungkin keharmonian dalam satu bilik penginapan itu dalam keadaan yang harmoni yang sebaiknya. So benda tu juga sangat penting untuk kita memberi fokus untuk kita menyesuaikan dengan rakan sebilik yang ada di sana lah, supaya kita boleh dapat happy sepanjang bercakap berkaitan dengan vibe positif dari Ustaz vibe positif sentiasa berada di sana, semasa berada di sana, happy untuk balik ke bilik dan saling berkomunikasi antara satu sama lain, silaturahimnya insya-Allah lebih berkekalan, lebih bahagia dan sebagainya. Sebab di situ adalah saya rasa itulah perjalanan rohani yang Allah berikan kepada kita untuk berada bersama-sama dengan insan-insan lain yang tak lain tak bukan ke sana semua adalah untuk mencapai kemaburan haji itu sendiri, dan kita mempunyai objektif yang sama dan kita boleh memupuk objektif yang sama tadi untuk kita capai bersama-sama. Berbalik pada Ustaz yang Ustaz sebut tanyakan tadi berkaitan dengan perkhidmatan di sana, insya-Allah saban tahun tabung haji ni sentiasa ingin berikan yang terbaik kepada
jemaah haji. Telah lama perkhidmatan kaunseling ini diberikan kepada jemaah haji semasa berada di Tanah Suci. InsyaAllah tabung haji juga telah melantik ramai, mungkin sebelum ni dalam 7 orang kaunselor berdaftar daripada agensi kerajaan dan juga kaunselor-kaunselor daripada tabung haji untuk memberi perkhidmatan kaunseling profesional kepada jemaah haji yang memerlukan. Sebab apa tu Ustaz? Mungkin mereka dah buat persediaan Ustaz, pelbagai persediaan dari segi mental dan sebagainya. Dan berbalik kepada isu tadi, jika mereka tidak dapat menguruskan diri dengan sebaiknya, mereka memerlukan kepada bantuan daripada kaunselor ataupun dan sebagainya lah. So mereka boleh dapatkan perkhidmatan kaunseling ini di Tanah Suci, sama ada di Mekah dan juga di Madinah. Dan juga kita menyediakan talian perkhidmatan kaunseling ataupun dipanggil PEKA. So insyaAllah di sana nanti jemaah haji akan dapatkan nombor telefon PEKA itu sendiri dan boleh menghubungi talian PEKA itu untuk mendapatkan bantuan lah. Di samping tu boleh juga merujuk kepada info-info berkaitan dengan kesejahteraan psikologi dan kesihatan mental ini di orang panggil apa? TH Hujjaj Ustaz di situ juga kita bekalkan infografik berkaitan dengan macam mana untuk menguruskan kemarahan, bagaimana untuk memupuk keharmonian antara pasangan, bagaimana untuk memupuk keharmonian antara rakan sebilik dan sebagainya. Dan di situ juga di TH Hujjaj juga boleh memohon untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling. InsyaAllah kita sentiasa bersedia untuk membantu jemaah haji dalam sudut aspek kesejahteraan psikologi dan kesihatan mental. InsyaAllah daripada penerangan tu kita nampaklah kaunselor yang dibawa ni memang dah betul-betul ready nak ready Ustaz, insyaAllah ready. Nak membantu memberi perkhidmatan yang terbaik sebaik mungkin kepada jemaah-jemaah haji. InsyaAllah. Baik, terima kasih Tuan Haji Muhammad Hanif di atas pencerahan pada hari ini. Dan saya boleh simpulkan daripada apa yang disebutkan oleh Tuan Haji Hanif sebentar tadi, persediaan mental adalah satu perkara yang tak boleh dipandang enteng dan kita sebagai sesama Muslim perlu ada sifat untuk saling membantu berdasarkan daripada hadis Nabi SAW. Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang melainkan dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Kita tak nak kita terjebak dalam kesihatan mental, isu kesihatan mental. Seperti itu juga kita tak nak saudara-saudara kita terjebak dalam isu kesihatan mental. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, haji itu hanya sekali dan pastikan kita melaksanakan haji dengan cara yang terbaik, sebaik mungkin dengan persediaan yang rapi dari sudut ilmu pengetahuan, dari sudut persediaan mental, fizikal, fitness dan sebagainya. Mudah-mudahan kita pergi sebagai tetamu Allah, sebagai duyufur rahman, dan kita balik membawa ganjaran haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sehingga kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.